Pembukaan Kota Makkah. Latar belakang pembukaan Kota Makkah. Pihak musyrikin Quraisy di Makkah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui mereka. Mereka telah membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi kabilah Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, pihak musyrikin Quraisy dan pihak muslimin bebas membuat perjanjian dengan mana-mana pihak dan berlakunya gencatan senjata selama 10 tahun. Apabila Nabi Muhammad SAW mendapat berita ini, baginda memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Makkah bersama-sama dengan Nabi. Baginda merahsiakan tujuan dan pergerakan mereka daripada pihak musyrikin Quraisy. Nabi melantik Kulsum bin Husain menjadi pengganti baginda di Madinah. Pembukaan Kota Makkah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muslimin berangkat menuju ke Makkah. Bilangan mereka adalah seramai 10,000 orang. Pembukaan Kota Makkah. Setibanya di Marruz Zahran, baginda memerintahkan kaum muslimin supaya membina khemah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin. Tindakan ini menjadikan musyrikin Quraisy berasa gerun kerana menyangka bilangan mereka yang ramai. Pembukaan Kota Makkah. Setibanya di Zutuwa, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Makkah melalui jalan yang berbeza. Tujuannya untuk melemahkan kesatuan dan kekuatan musyrikin Quraisy di Makkah. Baginda juga mengingatkan mereka agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila diserang. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid telah diserang tetapi akhirnya dapat masuk ke kota Makkah. Pembukaan Kota Makkah. Dari Zutuwa, baginda masuk ke kota Makkah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala tanda merendah diri kepada Allah serta bersyukur atas nikmat kemenangan umat Islam membuka kota Makkah. Baginda memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Makkah yang masuk ke rumah masing-masing, ke Masjidil Haram atau ke rumah Abu Sufyan. Jaminan keselamatan ini menyebabkan penduduk Makkah memilih keamanan daripada berperang dengan kaum muslimin. Pembukaan Kota Makkah. Apabila tiba di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Selepas itu baginda berucap di khalayak ramai tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Quraisy atas kesilapan yang lalu. Akhirnya, ramai dalam kalangan mereka bersetuju berbai'ah kepada Nabi Muhammad SAW serta berjanji taat setia kepada Allah dan Rasul. Info: Abu Sufyan ialah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam.
pada pembukaan kota Makkah. I'tibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah. Pertama, murid-murid, apakah iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah yang kamu peroleh daripada laman sesawang? Ustaz Nabi Muhammad SAW sangat bijak merancang dan mengatur strategi. Saya akan mengikut cara Nabi, iaitu membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu dan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Kita mesti mencontohi akhlak baginda yang tawadhu' dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita juga mesti menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa ini. Ustaz, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan adalah sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat ketika menghadapi ujian dan cabaran. Rumusan, pembukaan kota Mekah berlaku dalam keadaan aman. Selepas peristiwa ini, agama Islam semakin berkembang luas. Aktiviti seterusnya iaitu jalankan aktiviti arkitek cilik. Kamu telah ditugaskan untuk membangunkan satu kawasan pertempatan baharu. Tujuan pembinaan pertempatan baharu ini adalah membentuk masyarakat Islam yang bersatu padu dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Secara berkumpulan, susun perancangan dan strategi dengan teliti supaya matlamat pembinaan pertempatan tersebut tercapai. Kemudian, aturkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang bersesuaian. Ini ialah pertempatan baharu kami, iaitu Taman Seri Firdaus. Kami akan bina masjid di tengah-tengah taman kerana kami akan menjadikan masjid ini sebagai pusat perhimpunan masyarakat Islam di sini. Apakah aktiviti yang akan dianjurkan nanti? Mengapa pondok polis diletakkan berhampiran dengan sekolah rendah? Murid-murid boleh bincangkan tajuk arkitek cilik. Aktiviti berikutnya, minda aktif. Pertama, berdasarkan gambar di atas, ceritakan peristiwa pembukaan kota Makkah kepada rakan kamu. Meliputi perkara berikut: latar belakang peristiwa semasa pembukaan kota Makkah, iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah. Kedua, senaraikan strategi dan perancangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Kemudian berikan kesan daripada strategi dan perancangan tersebut. Ketiga, berdasarkan iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah, nyatakan tindakan kamu dalam situasi di bawah. Pertama, Alhamdulillah, kali ini saya berjaya. Alhamdulillah, tahniah, awak telah berjaya. Gambar kedua, maafkan saya tidak sengaja. Lain kali, awak perlu berhati-hati. Nota pintar pembukaan kota Mekah. Peristiwa pembukaan kota Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Peristiwa ini berlaku apabila pihak musyrikin Quraisy di Makkah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang telah dipersetujui. Pihak musyrikin Quraisy telah membantu sekutu mereka, Bani Bakar, memerangi kabilah Khuza'ah yang telah mengikat perjanjian dengan pihak muslimin. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin agar membuat persiapan untuk berangkat ke Makkah bersama-sama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan 10,000 orang kaum muslimin telah berangkat menuju ke Makkah. Strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan khaymah dan menyalakan obor api sebanyak yang mungkin menyebabkan kaum musyrikin berasa gerun. Setibanya di Zultuwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin supaya masuk ke Makkah melalui jalan yang berbeza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin agar tidak memerangi musyrikin Quraisy kecuali apabila mereka diserang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf dan memusnahkan 360 buah berhala yang terdapat di dalam dan di sekeliling Kaabah. I'tibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah. Pertama, membuat perancangan dengan teliti sebelum melakukan sesuatu. Kedua, mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawadhu' dan sentiasa bersyukur. Ketiga, menjadi seorang yang pemaaf. Keempat, mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan. Kelima, melaksanakan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Latihan, pilih kemudian bulatkan jawapan yang betul. Murid-murid, sila baca soalan, kemudian pilih jawapan yang betul. Jawapan pertama, pembukaan kota Makkah juga dikenali sebagai. Jawapannya B. Fathu Makkah. Kedua, peristiwa pembukaan kota Makkah berlaku kerana. Jawapan A. Perjanjian Hudaibiyah dikhianati. Ketiga, tarikh berlakunya peristiwa pembukaan kota Makkah pada bulan 0 tahun ke-8 Hijrah. Jawapannya C. Ramadan. Keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 0 apabila memasuki Mekah. Jawapannya C. Tawaf. Kelima, bilangan tentera Islam yang syahid ketika peristiwa ini 0. Jawapannya C. 13 orang. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami sirah pembukaan kota Makkah. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.